Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi pada sesi penerangan PDPR kita hari ini bagi mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan Sunnah di dalam bab Ulumul Hadis pada pelajaran ke-20, iaitu tajuk hadis-hadis yang tidak boleh dijadikan hujjah sebagai panduan. Anak-anak pelajaran kasih sekalian, sebelum kelas PDPR sebelum ni kita dah sebut dah berkaitan dengan pengajian hadis dan juga disebutkan juga dengan bidang akidah dan juga disebutkan berkaitan dengan dalam bidang pengajian Al-Quran. Maka pada hari yang mulia ini suka untuk ana terangkan PDPR bagi tajuk, bagi bab Ulumul Hadis, tajuk hadis-hadis yang tidak boleh dijadikan hujjah sebagai panduan. Baik, Alhamdulillah, kita tengok pada muka yang pertama tu, dia menyatakan kepada kita gambar-gambar hadis palsu kan, yang tersebar luar di media sosial, contohnya di Twitter, WhatsApp, Telegram, IG dan sebagainya. Ni hadis palsu. Dan juga dia bagi di bawah tu juga didatangkan kepada kita laman web ataupun laman sesawang untuk kita mengetahui hadis-hadis, taraf-taraf hadis tersebut ataupun detail berkaitan dengan hadis tersebut sama ada palsu ataupun sahih. Dan di atas di belah kiri itu juga dia menyatakan kepada kita buku, naskah buku berkaitan dengan hadis palsu dalam kitab-kitab tafsir. Ini nak menyatakan kepada kita bahawasanya nak menunjuk kepada kita inilah hadis-hadis yang tidak boleh dijadikan hujjah, terutamanya hadis palsu dan sebagainya. Sebelum kita tengok muka surat sebelah, sebelum ni kita dah terang dah, anda dah terang berkaitan dengan hadis yang boleh dijadikan hujjah sebagai panduan. Maka pada hari ini anda akan terangkan berkaitan hadis yang tidak boleh dijadikan hujjah sebagai panduan. Baik, kita pergi pada pernyataan yang pertama, iaitu pengertian hadis maqtu', mursal, syaz dan maudhu' beserta contoh. Berapa elemen dari situ? Maqtu' 1, mursal 2, syaz 3, maudhu' 4. Empat benda, 4 elemen yang antum kena faham betul-betul, iaitu maqtu', mursal, syaz dan maudhu'. Maka apabila disebutnya maqtu', mursal, syaz dan maudhu', maka inilah yang dikatakan hadis-hadis yang tidak boleh dijadikan hujjah. Okey, kita pergi kepada elemen yang pertama, iaitu hadis maqtu'. Pengertian hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Tengoklah highlight di situ, tabi'in atau generasi selepas mereka, sama ada percakapan, perbuatan, takrir, sifat fizikal dan akhlak. Okey. Maka di sini kalau soalan ada tanya kepada kita, apakah pengertian hadis maqtu'? Maka kita nyatakan hadis yang disandarkan kepada tabi'in atau generasi selepasnya, sama ada dalam bentuk percakapan, perbuatan, takrir, sifat fizikal dan akhlak. Maka cukup kalau soalan tanya berkaitan dengan pengertian. Maka keyword di situ adalah sandarkan kepada tabi'in. Ini maqtu'. Maka kita tengok contoh apa hadis maqtu'. Okey, Al-Hasan Al-Basri, ulama di zaman tabi'in, ditanya tentang hukum salat di belakang ahli bid'ah. Beliau berkata, qala Al-Hasan Al-Basri shalla wa alaihi bid'atahu. Maksudnya Al-Hasan Al-Basri berkata, hendaklah kamu solat bersamanya, dia menanggung dosa bid'ah yang dia lakukan. Maka ini termasuk dalam hadis maqtu'. Sebab apa? Dia disandarkan kepada tabi'in. Hasan Al-Basri adalah ulama tabi'in, zaman tabi'in. Maka kalau contoh soalan keluar kepada kita, nyatakan hadis di atas, maka kalau kamu tengok
bagi periwayat dia ataupun dia punya periwayat dia adalah daripada tabi'in, ulama tabi'in, maka dia adalah hadis maqtu'. Okey, kita pergi kepada hadis mursal. Pengertian hadis yang sanadnya terputus di peringkat sahabat. Sanad terputus di peringkat sahabat apabila tabi'in menyandarkan kata-kata kepada Rasulullah tanpa menyebut nama sahabat, sedangkan mereka tu berbalik kepada siapa? Berbalik kepada tabi'in, tidak hidup pada zaman Rasulullah. Maka hadis mursal maksudnya apa? Hadis yang disandarkan oleh tabi'in kepada Nabi. Nampak? Hadis yang disandarkan oleh tabi'in directly kepada Nabi, tak sebut nama sahabat. Sebab itu dinyatakan di sini hadis yang sanadnya terputus di peringkat sahabat. Mana kata hadis yang disandarkan oleh tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa tak sebut nama sahabat, sedangkan depa ini tabi'in ni depa tak hidup pun zaman Nabi. Yang hidup zaman dengan Nabi adalah sahabat. Maka ini adalah hadis mursal. Soalan tanya, apakah hadis mursal? Hadis yang sanadnya terputus di peringkat sahabat bila tabi'in menyandarkan kepada Rasulullah tanpa menyebut nama sahabat. Nampak? Tanpa menyebut nama sahabat, sedangkan mereka tidak hidup di zaman Nabi. Contohnya apa? Qala Al-Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, anit Nabi sallallahu alaihi wasallam, sandar terus kepada Nabi. Abshiru atakumur yusru lan yaghliba usrun yusraini. Maksudnya Al-Hasan Al-Basri berkata daripada Nabi bersabda, bawalah khabar gembira kerana sesuatu kesusahan tidak akan menyalahkan dua kesenangan. Makna di sini bukan kita nak cerita tentang hadis ni, tapi kita nak cerita bukan kita nak cerita tentang matan dalam hadis ni, tapi kita nak cerita tentang riwayat-riwayat yang disandarkan. Maka di sini disandarkan kepada Nabi directly daripada tabi'in, terus directly kepada Nabi, maka itulah yang dinamakan hadis mursal. Okay, faham lah? Lalu ni keyword dia macam ni je. Hadis maqtu' disandarkan kepada tabi'in. Okey, tidak sandar kepada Nabi, tak ada nama Nabi. Tak ada nama Nabi lah. Hadis mursal tabi'in, sanadnya daripada tabi'in, hadis yang disandarkan kepada tabi'in, hadis yang disandarkan oleh tabi'in kepada Rasulullah, directly kepada Rasulullah. Tabi'in directly kepada Rasulullah tanpa menyebut nama sahabat. Jelas ya? Okey, ingat balik, maqtu' tabi'in, sanad yang disandarkan, hadis disandarkan oleh tabi'in kepada tabi'in. Mursal, hadis yang disandarkan oleh tabi'in kepada Rasulullah. Okey, kepada Rasulullah tanpa menyebut nama sahabat. Okey, kita tengok barcode di bawah tu, muat turun buku hadis maudhu', sejarah dan cara-cara mengenalinya, terbitan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Makna kata di sini tuan kitab tuliskan kepada kita, inilah hadis maudhu', kamu tengok supaya kamu tahu inilah rupa-rupa hadis maudhu', macam mana sanadnya, macam mana riwayat dia dan sebagainya. Okey, jelas 2 daripada 4 elemen yang kita nak mengetahui. Okey, sekarang ni kita dah tahu dah 2, maqtu' dan juga mursal. Okey, kita pergi ke muka surat yang sebelah. Kita tengok pula baki lagi 2, iaitu hadis syaz dan juga hadis maudhu'. Okey, kita tengok hadis syaz. Hadis syaz, hadis yang diriwayatkan oleh seseorang perawi yang diterima periwatannya tetapi bercanggah dengan hadis daripada perawi yang lebih baik daripadanya. Okay. Hadis yang diriwayat oleh seseorang perawi yang diterima periwatannya, tetapi riwayat dia tu bercanggah, hadis itu bercanggah dengan perawi yang lebih baik daripadanya. Makna kata, contohlah, contoh Ana pun kata macam ni lah, Ana bagi contoh lah ya. Kita tengok contoh yang bawah tu dulu. Okey, kita bagi contoh yang tuan kitab tulis dulu. Contoh yang didatangkan di sini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufufi, rawahul Baihaqi. Maksudnya daripada Sayyidatina Aisyah berkata, sabda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas mereka yang berada di saf kanan. Riwayat Al-Baihaqi. Okay, riwayat Al-Baihaqi. Kita tengok contoh yang kedua. Menurut Imam Al-Baihaqi, kita tengok apa yang dikatakan yang kedua. Okay. Menurut Imam Al-Baihaqi, hadis di atas syaz kerana bertentangan dengan sebuah hadis lain yang beliau riwayatkan. An Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufufa. Rawahu Al-Baihaqi. Daripada Sayyidatina Aisyah berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas mereka yang menyambungkan saf. Riwayat Al-Baihaqi. Maka di sini nak sebutkan kepada kita, dia bercanggah, hadis di atas ni dia bercanggah dengan hadis yang di bawah yang diriwayatkan oleh orang yang sama. Mana kata pengertian bagi hadis syaz ni, hadis yang diriwayatkan oleh seseorang perawi yang diterima perawi dia, periwatannya, tetapi bercanggah dengan hadis yang lebih baik daripada itu. Hadis yang lebih baik daripadanya. Contoh, ana bagi tahu hari ni. Ana bagi tahu, okey, Banat, pelajar Banat sila naik tangga A. Okey, pelajar Banin naik tangga B. Okey. Pelajar Banat pun naik tangga A, pelajar Banin pun naik tangga B. Tiba-tiba esok ana bagi tahu arahan pula. Ana kata pula, okey, pelajar Banin naik tangga A, pelajar Banat naik tangga B. Dia bercanggah. Kalau kita tengok SOP atau peraturan, rupa-rupanya Banat dia kena naik tangga B, Banin naik tangga A. Nampak? Anda punya hadis, anda riwayat anda tu bercanggah. Sat kata A, sat kata B, sat kata A, sat kata B. Rupanya yang betul adalah B. Imam Banat nak kena naik tangga B, Banin naik tangga A. Itu anda bercanggah. Riwayat anda tu bercanggah. Faham? Salah satu yang dikatakan hadis syaz. Okey, itu secara mudah. Yang tu kena faham. Okey. Hadis maudhu'. Okey, ini hadis yang seterusnya. Kalau soalan tanya berkaitan dengan hadis syaz, hadis yang diriwayatkan oleh seseorang perawi yang diterima riwayatnya tetapi bercanggah dengan hadis tambah dengan hadis daripada perawi yang lebih baik daripadanya. Itu je. Ingat je, kalau syaz ingat bercanggah. Kalau syaz ingat bercanggah. Faham? Okey, hadis maudhu'. Okey. Pengertian hadis yang direka dan disandarkan kepada Rasulullah secara palsu. Mana kata hadis maudhu', hadis yang palsu, hadis yang direka dan disandarkan kepada Rasulullah secara palsu. Ini yang kita kena berhati-hati. Sebab itu Jaki mengeluarkan buku hadis maudhu' supaya kita ni berhati-hati. Kan kita sekarang ni kan nak apa-apa, nak berhujah dengan kawan-kawan kita, buka Google, tengok nampak je bentuk hadis, kita balun ambil hadis tu, kita lawan. Padahal hadis yang kita ambil itu adalah hadis maudhu'. Sebab itu kita perlu rujuk dulu buku-buku yang dikeluarkan oleh Jakim ataupun buku-buku yang dikeluarkan oleh ulama kita, guru-guru kita. Okey, terutamanya kamu sebagai seorang pelajar kena tengok betul-betul detail hadisnya macam mana, standard apa status hadis tersebut. Okey, tu contoh, tu maksud hadis maudhu'. Soalan tanya, apakah maksud hadis maudhu'? Apakah pengertian hadis maudhu'? Hadis yang direka dan disandarkan pada Rasulullah secara palsu. Mudah je. Ingat hadis maudhu', ingat hadis direka, hadis palsu. Hadis disandarkan kepada Rasulullah secara palsu. Faham? Itu secara mudah untuk kamu nak tahu 4 elemen yang dikatakan hadis yang tidak boleh dijadikan hujjah sebagai panduan kita. Hadis maqtu', hadis mursal, hadis syaz, hadis maudhu'. Okey, kita tengok contoh hadis maudhu'. Maksud dia, kita baca maksud daripada Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, daripada ayahnya, daripada datuknya, kapal Nabi Nuh melakukan tawaf sebanyak 7 kali mengelilingi Kaabah dan kemudian menunaikan salat di maqam Ibrahim. Riwayat Abu Ya'la. Imam Ibn Jauzi menilai hadis ini sebagai maudhu', manakala menurut Dr. Mustafa Sibai makna hadis ini secara jelas bercanggah dengan akal manusia. Maka ini yang kita tengok ni adalah hadis maudhu'.
dia bercanggah dengan akal manusia. Begitu juga kalau kita tengok dalam bulan puasa kan, apabila masuk bulan Ramadan, banyak hadis palsu yang dikeluarkan. Salah satunya yang anda tak ingat dia punya, tapi maksud lebih kurang macam ni. Sekiranya kita melakukan solat tarawih pada malam yang pertama, malam yang kedua kan, sebagai dia punya ganjaran tu diibaratkan macam bayi. Dosa dia tu akan diampun. Kelebihan dia tu, ganjaran yang dia dapat sekiranya dia melakukan solat tarawih pada malam yang kedua, pada malam 3 kan. Hadis tersebut maksud dia mengatakan bahawasanya dosa kita ni akan diampunkan seperti mana bayi yang baru dilahirkan. Itu baru puasa yang kedua, belum masih masuk lagi puasa ketiga, puasa keempat, puasa kelima, lagi dosa kita diampun. Ini benda yang tidak masuk di akal. Maka itu adalah hadis maudhu', hadis yang direka-reka. Kita jangan tertipu. Sebab itu kalau kita nak tengok hadis dia punya status, maka cari dalam laman web yang dibuat oleh Jakim ataupun rujuk dengan guru-guru kita. Sebab itu inilah 4 elemen yang kita kena tahu hadis yang tidak boleh jadikan hujah sebagai panduan kehidupan kita. Apa? Hadis maqtu', hadis mursal, hadis syaz, hadis maudhu'. Maka kita tengok hukum dia. Okey, kita tengok muka surat sebelah, dia menyatakan kepada kita hukum dan juga kepentingan mempelajari yang di bawah tu. Kita tengok hukum beramal dengan hadis maqtu', mursal, syaz dan maudhu'. Okey, yang pertama, hadis maqtu', apa hukum dia? Tidak boleh diamalkan. Dia highlight di situ kan. Okay, kita highlight juga, tidak boleh diamalkan kerana bukan daripada Rasulullah, iaitu bukan wahyu daripada Allah. Hadis ini hanya sumberkan golongan tabi'in dan generasi selepas mereka. Maka di sini apa isi dia? Soalan tanya, apakah hukum beramal dengan hadis maqtu'? Maka kita jawab isi dia apa? Tidak boleh diamalkan. Kita ada kabus pula di situ kan. Apa huraian dia? Kerana bukan daripada Rasulullah, iaitu bukan wahyu daripada Allah, maka hadis maqtu' ini tidak boleh diamalkan. Okey, tidak boleh diamalkan. Soalan tanya, apakah hukum? Kamu jawab satu isi, maka kamu kena hurai. Satu isi, satu huraian. Dapat 2 markah di situ. Okey. Okey, kita tengoklah status hadis mursal. Apa hukum dia? Okey, pun juga tidak boleh diamalkan hadis mursal. Okey, huraian dia apa? Kerana status hadis yang lemah disebabkan sanad yang terputus. Menurut Imam Syafi'i, hadis mursal, tapi Imam Syafi'i kata apa pula? Imam Syafi'i kata apa? Hadis mursal boleh diamalkan dengan syarat tabi'in dalam sanadnya itu seorang tabi'in besar dan pernah bertemu dengan kebanyakan para sahabat. Imam Syafi'i kata boleh kalau nak amal dengan hadis mursal, tapi dengan syarat sanadnya itu mesti seseorang daripada tabi'in itu orang yang hebat, orang yang besar, tabi'in besar, dan pernah bertemu dengan kebanyakan para sahabat. Imam Syafi'i dia letak syarat dia macam tu. Jadi soalan tanya, apakah hukum beramal dengan hadis mursal? Kena wubuh. Dia tak boleh diamalkan kerana status hadis yang lemah. Status hadis yang lemah, sanad yang terputus. Kita buat pula. Walau bagaimanapun, menurut Imam Syafi'i, hadis mursal boleh diamalkan dengan syarat tabi'in dalam sanadnya itu mesti tabi'in yang besar, dan pernah bertemu dengan kebanyakannya sahabat. Faham soalan tanya? Jawab macam tu, dapat 2 markah. Okey, kita tengok pula hukum hadis syaz. Tidak boleh diamalkan. Apa huraian dia? Kerana status hadis yang lemah disebabkan percanggahan dengan status hadis yang lebih kuat daripadanya. Makna kata hadis syaz ni tidak boleh diamalkan. Kalau kamu jumpa hadis yang bercanggah, hadis yang bercanggah kata macam ni, hanya kata macam ni, rupanya yang ni yang sahih, hal ni bercanggah. Makna kata kita tidak boleh diamalkan hukum dia. Apa dia punya huraian? Tidak boleh diamalkan kerana apa? Kerana status hadis yang lemah disebabkan bercanggah dengan satu hadis yang lebih kuat. Selesai, dapat 2 markah. Okey, kita tengok pula hukum hadis maudhu'. Hukum hadis maudhu', apa hukum beramal dengan dia? Haram. Isi dia haram.
Kerana apa? Huraian dia kata apa? Kerana hadis tersebut merupakan rekaan, hadis palsu, rekaan yang disandarkan kepada Rasulullah. Okey. Kamu jawab macam ni pun boleh. Haram kerana hadis tersebut merupakan palsu, ataupun kamu letak rekaan dan palsu disandarkan kepada Rasulullah, ataupun hadis tersebut merupakan rekaan dan yang disandarkan kepada Rasulullah secara palsu. Itu pun boleh juga. Okey. Jadi kamu kena tahunya hukum, apa hukum beramal dengan hadis maqtu', apa hukum beramal dengan hadis mursal, apa hukum beramal dengan hadis syaz, apa hukum beramal dengan hadis maudhu'. Maka di sini terjawab dah sudah hukum-hukum beramal dengan 4 elemen hadis tersebut. Okey, kita tengok yang bawah, kepentingan mempelajari hadis maqtu', mursal, syaz dan maudhu'. Yang pertama, apa kepentingan kita belajar? Apa kepentingan kita mempelajari hadis maqtu', mursal, syaz dan maudhu'? Yang pertama, individu muslim dapat mengetahui pembagian hadis yang tidak sahih oleh para ulama. Itu kepentingan dia, kita belajar. Bukan makna kata kita mengetahui. Kepentingan mengetahui hadis maqtu', mursal, syaz dan maudhu'. Ataupun di sini kepentingan mempelajari. Mempelajari pun boleh. Kepentingan mengetahui hadis maqtu', apa kepentingan dia? Nampak? Bukan bermakna benda yang buruk kita tak boleh nak nilai. Contoh, kita nilai benda yang buruk. Contoh dadah. Dadah benda yang buruk tak? Buruk. Jadi apa kepentingan kita belajar berkaitan dengan dadah? Satu, apa kepentingan kita belajar berkaitan dengan dadah? Salah satu dia untuk sedarkan diri kita bahawasanya dadah itu boleh membunuh diri kita. Nampak? Itu salah satu dia. Faham? Maka di sini bukannya kita belajar berkaitan dengan dadah, kita hisap dadah. Dah. Nampak? Kita belajar dengan dadah, kita nak ambil apa kepentingan kita belajar. Faham? Okey. Maka di sini apa kepentingannya? Yang pertama, individu ataupun kamu dapat mengetahui pembahagian hadis yang tidak sahih oleh para ulama. Maka apabila kamu belajar 4 elemen ni, kamu dapat mengetahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang tidak sahih. Yang kedua, menjadikan setiap muslim berusaha memiliki ingatan yang kuat supaya sesuatu fakta terpelihara. Makna kata, kalau dia dah tahu dah itu adalah hadis yang tidak sahih, hadis reka-reka, hadis yang bercanggah, maka kita ni mesti berusaha memiliki ingatan yang kuat supaya kita tak terambil hadis yang tidak sahih. Okey. Yang ketiga, masyarakat akan hidup aman damai apabila sesuatu berita palsu tidak mudah dipercayai. Mana kata, kalau orang datang kepada kita tentang hadis palsu, maka kita ni biasalah tak percayalah, sebab benda tu kita tahu dah status hadis tersebut adalah hadis palsu. Maka kita ni hidup dalam keadaan aman. Cuba hari ni hadis palsu datang kepada kita, hadis palsu datang kepada kita dan kita pun tak tahu status tu adalah hadis palsu, maka kita pun beramai, tiba-tiba bercanggah beritahu di situ, maka jadi putar balik habis. Tadi ustaz tu beritahu kata ni hadis yang ni okey boleh beramal, tiba-tiba ustaz ni beritahu palsu. Maka kehidupan kita ni tak ketahuan mana perlu belajar, mana yang nak ambil, mana satu kita nak ambil. Maka apabila kita mengetahui, kita mempelajari hadis maqtu', mursal, syaz, maudhu', maka masyarakat akan hidup aman damai. Apabila satu berita palsu tidak mudah dipercayai, maka tak mudahlah kita nak percaya benda-benda yang palsu. Okey. Yang keempat, mendidik masyarakat berusaha mencari sumber agama yang sahih serta mengingatkan golongan agamawan supaya menyampaikan hanya yang benar daripada Nabi. Maka salah satu dia, masyarakat akan berusaha mencari sumber yang sahih sahaja. Macam kamu je lah, bila mengetahui status hadis ni maqtu', mursal, syaz dan maudhu', maka kamu nilai, kamu pun tahu itu adalah hadis. Kamu tengok dulu hadis ni, jangan kita main pantai je ambil, nampak je an Abi Hurairah, nama para sahabat, nama tabi'in pun ada, kita balun ambil kita pun guna, kita buat hujah dan sebagainya bahawasanya kita tu benar. Maka kita dah tahu dah itu adalah hadis palsu. Maka kita ni mesti kita berusaha mencari sumber yang tepat,
sumber yang sahih dan sebagainya. Maka kita pun dah mengetahui berkaitan dengan hadis maqtu', hadis yang tidak boleh dijadikan hujah ni. Maka kita kena memperingatkan sahabat-sahabat kita, ibu ayah kita, abang-abang kita, kakak kita, supaya menggunakan media masa, jangan menyebarkan hadis yang palsu, hadis yang bercanggah, hadis yang sanadnya terputus kepada sahabat, kan? Mai daripada tabi'in, sedangkan tabi'in tidak hidup zaman Nabi. Kalau kita guna, tak boleh. Kita kena peringatkan dia. Kalau nak buat keluar satu hadis, mesti sumber yang sahih. Itu salah satu mempelajari hadis maqtu', mursal, syaz dan juga mawdu'. Okay, seterusnya, pihak berkuasa dapat mencegah penyebaran hadis palsu melalui kempen kesedaran. Maka ini adalah satu kempen kesedaran, kan? Kalau kita tengok dalam buku kita ni, kan, tiba-tiba dalam silibus kita ni, kan, penulis letak barcode supaya suruh kita ni muat turun buku hadis mawdu'. Ini salah satu supaya kita ni dapat mencegah daripada sebarnya hadis palsu. Nampak? Penulis suruh kita scan barcode, tengok, inilah hadis palsu. Supaya apa? Kalau kita jumpa hadis ni sama dengan hadis yang kita scan tadi tu, maka kita boleh nilai ini adalah hadis palsu. Nampak? Itulah cara kerajaan, pihak berkuasa menyekat ataupun mencegah penyebaran hadis palsu, supaya kita tahu ini adalah hadis palsu. Seterusnya, perpaduan negara dapat dipupuk apabila rakyat berhati-hati dengan hadis palsu yang boleh mengakibatkan perpecahan. Inilah kadang-kadang, kan, perpaduan negara dapat dipupuk. Sebab apa? Kita semua dah tahu dah status hadis ni adalah hadis palsu dan sebagainya. Maka kita hidup bersatu padu. Itulah kepentingan kita mempelajari. Bukan saja-sajanya kita mengetahui hadis palsu, bukan saja, bahkan hatta kalau kita mengaji di luar negara, kau mengaji di Madinah, kau mengaji di Deoban, kau mengaji di Mesir, kalau kau ambil berkaitan dengan hadis, kamu juga mempelajari hadis palsu. Kamu juga kamu juga belajar berkaitan dengan hadis palsu. Supaya apa? Bukan suruh kita nak beramai dengan hadis palsu tu, tapi nak suruh kita tahu ini adalah hadis palsu. Nampak? Kita supaya kita, bukan kita nak kita sebarkan hadis palsu dah, supaya kita tahu hadis palsu. Macam kita lah, kan? Macam kita lah, kita ambil PhD macam ayah kita ambil PhD berkaitan dengan muqaranah al-adyan, contoh perbezaan agama, kan? Perbandingan agama, belajar agama Buddha, belajar agama Kristian dan sebagainya. Adakah ayah kamu memeluk agama Buddha? Adakah ayah kamu memeluk agama Kristian? Tak memeluk, sekadar belajar, sekadar mempelajari, kan? Begitu juga dengan mereka, kan? Tiba-tiba pelajar Cina ambil PhD tentang bagaimana penyebaran Islam. Contoh, belajar orang Cina ambil PhD berkait dengan fiqh bab taharah, contoh. Dia ambil PhD ni, contoh. Adakah dia meluk Islam? Tak. Adakah dia ni kalau hidayah sampai, alhamdulillah. Tapi dia pun ambil PhD sekadar nak mengetahui. Sekadar nak mengetahui. Macam kita lah. Kita ni sekadar nak mengetahui dan juga berhati-hati. Nampak? Itu salah satu dia. Faham tak? Okey. Kita tengok muka surat yang ke-11, iaitu yang terakhir bagi tajuk hadis yang tidak boleh dijadikan hujah sebagai panduan. Okey, apa tindakan kita? Seterusnya, tindakan untuk menyekat penularan dan penyebaran hadis yang tidak boleh dijadikan hujah. Apa tindakan kita? Apa usaha kita untuk menyekat dan sebagainya? Okey, satu, apa usaha kita? Apa tindakan kita? Menyebarkan maklumat sesuatu hadis palsu di media sosial agar diketahui masyarakat. Maka kita dah scan barcode itu tadi tentang hadis mawdu', maka kita cuba bagi tahu dalam media sosial. Kita kan ada, anda pun faham, antum mesti ada Twitter, antum mesti ada IG, antum mesti ada WhatsApp, antum mesti ada Telegram, antum mesti ada Facebook. Maka gunakan media itu tadi, nyatakan hadis tersebut, maka buat caption bagi tahu ini adalah hadis palsu. Jangan kita mudah untuk terperdaya. Boleh, tak ada masalah. Cuma kita kena bagi tahu betul-betul lah, itu adalah hadis palsu. Okey. Seterusnya, menyemak status hadis sebelum beramal dan berhujah dengannya melalui saluran yang betul.
Sebelum kita beramal, sebelum kita berhujah, semak status hadis, kan? Semak dulu status hadis tersebut. Kita nak pergi berhujah dengan orang, jumpa hadis dalam Google contoh, ambil hadis ni pergi berhujah dengan guru kita, tak perhati kan, pergi berhujah dengan kawan-kawan kita, tengok, semak dulu status, tengok hadis yang kita bawa tu adalah hadis palsu. Ini bahaya. Tindakan yang kedua adalah kita menyemak status hadis tersebut. Yang pertamanya apa? Menyebarkan maklumat hadis palsu. Yang kedua, menyebarkan status hadis sebelum beramal dan berhujah. Ketiga, memperbanyakkan penerangan tentang bahaya hadis palsu secara langsung seperti ceramah, khutbah Jumaat. Maka di sini kamu nanti, terutamanya seorang orang lelaki, kan, maka bila berkhutbah kamu menyatakan tentang bahayanya hadis palsu. Begitu juga dengan pelajar perempuan, adanya kuliah duha, kuliah muslimat, kan, maka ambil peluang, kan, ambil peluang bagi tahu, ceramah tentang bahayanya hadis palsu. Ataupun usrah kamu nyatakan tentang bahayanya hadis palsu. Itu tanggungjawab kamu sebagai seorang pelajar. Seterusnya, masyarakat mempelajari agama dari mereka yang benar-benar berilmu. Maka kita ni sebagai seorang masyarakat, dalam kampung kita, dalam taman kita, rumah kita, kita mesti mempelajari ilmu. Ambil ilmu itu daripada orang yang benar-benar berilmu. Orang yang benar-benar berilmu. Contohnya guru kamu, kan, guru ustaz-ustaz yang ustazah yang ada di sekolah kita, kan, ustaz-ustaz yang mengajar di masjid kat rumah kita, di surau kat rumah kita, di kampung kita dan sebagainya. Maka kita ambil daripada mereka yang benar-benar berilmu. Okey. Habis berkaitan dengan tindakan dan usaha untuk menyekat penularan hadis palsu itu tadi, hadis yang tidak boleh jadikan hujah itu tadi. Okay, bawah sekali itu perakhiran dia, tahukah anda orang yang menyampaikan sesuatu hadis yang mempunyai tanda kepalsuan, maka orang itu dianggap telah memalsukan hadis. Ini berdasarkan maksud hadis daripada Mughirah bin Syu'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyampaikan daripadaku sesuatu hadis yang pada sangkaannya adalah dusta, maka dia termasuk dalam kalangan pendusta. Maka di sini tuan kitab kita bagi peringatan. Apa peringatan dia? Nabi kata, sesiapa yang menyampaikan daripada aku sesuatu hadis yang pada sangkaannya adalah dusta, yang dah tahu dah hadis itu dosa, maka dia termasuk dalam kalangan pendusta. Dan dia pun bagi tahu pula benda yang dusta, dia pun tahu dah. Maka Nabi kata orang itu termasuk dalam golongan orang yang melakukan dusta. Maka itulah perakhiran sebagai peringatan untuk kita, terutamanya kita yang dah di hujung-hujung pelajaran, itu nak ambil SPM, kan, kita kena tahu. Maka tamatlah berkaitan dengan hadis yang tidak boleh jadikan hujah sebagai panduan. Maka ana harap, Ustaz harap antum memahami di atas penerangan ini. Sekiranya ada apa-apa soalan, antum boleh rujuk dengan guru-guru kamu, ustaz-ustaz kamu ataupun ustazah kamu. Maka perbanyakkanlah membaca, perbanyakkanlah membuat latihan, membuat nota dan juga latihan. Jadi cukuplah sekadar tu. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang buruk itu datang daripada kelemahan diri anda sendiri, walaupun pada hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.